Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malikil hakim al-jawadil karim al-azizur rahim alladhi fatara as-samawati wal ardi biqudratihi wa dabbara al-umur bihikmatihi wa ma khalaqal jin wal ins illa liibadatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Effendi Saleh, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Harmi Yusof, Pengarah Comel. Yang berusaha dan dihormati pengurusan tertinggi universiti. Yang berusaha para dekan, ketua-ketua pusat tanggungjawab, timbalan-timbalan dekan dan timbalan-timbalan pengarah. Yang diraikan rakan-rakan pensyarah dan pengajar, yang dikasihi anak anda Presiden dan Esko MPP serta para pelajar sekalian, seterusnya warga Uniza, hadirin dan hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama-tamanya kita bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya maka kita dapat bertemu dan berkumpul serta berada dalam satu majlis ilmu, dengan harapan kita termasuk dalam golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, menuntut ilmu, maka ganjarannya adalah seumpama mereka yang berjuang dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala sehinggalah mereka kembali. Hadirin dan hadirat sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa dunia sudah ataupun sedang mengalami perubahan yang sangat pesat dan pantas serta drastik akibat daripada letusan perubahan teknologi yang membawa kemunculan revolusi industri 4.0. Dan perubahan ini menjadikan elemen automasi dan globalisasi merupakan antara faktor terpenting dalam menyusun atur semula cara bekerja di sebuah institusi ataupun organisasi. Teknologi komputer menyebabkan automasi diperlukan dalam melaksanakan tugasan, terutamanya tugasan seharian yang berkaitan dengan pematuhan arahan yang dapat dilakukan oleh komputer secara lebih baik, secara lebih jimat dan secara lebih pantas berbanding dengan manusia. Namun begitu, ini tidak menafikan bahawa kemahiran manusia diperlukan, terutamanya dalam mengurus hal yang berkaitan yang memerlukan daya berfikir yang tidak boleh dilakukan oleh komputer dalam menguruskan isu-isu di luar jangkaan dalam berinteraksi sesama manusia. Cumanya, kemahiran ini menjadi semakin kompleks dan tinggi arasnya. Perubahan teknologi dan politik menyebabkan berlakunya globalisasi ekonomi dan akibatnya kita melihat ramainya lepasan universiti yang terpaksa bersaing sengit dengan orang-orang asing bagi mendapatkan pekerjaan di pasaran buruh global yang semakin mencabar dan memerlukan kolaborasi dengan pekerja-pekerja dari negara lain sekiranya mereka mendapat pekerjaan tersebut. Lantaran itu, semakin banyak syarikat yang menstrukturkan semula hierarki mereka. Semakin banyak syarikat yang menyusun semula cara tadbir urus dan cara mereka bekerja. Berkaitan hal ini, satu kajian telah dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers ke atas 20,000 syarikat di 29 buah negara di Asia, di Eropah,
dan di Amerika Utara. Kajian ini mendapati bahawa syarikat-syarikat tersebut dalam tempoh 5 tahun telah melabur sebanyak 1 trilion US dollar hanya semata-mata untuk mengubah setting mereka supaya bersesuaian dengan Industrial Revolution 4.0. Dan hasilnya berlaku peningkatan perolehan tahunan pada kadar 4.3% dan berlaku pengurangan kos pada kadar 3.4%. Dengan kata lain, hanya mereka yang terbaik sahaja boleh mendapat pekerjaan ini. Mereka yang berkemampuan berfikir secara kendiri, kritis dan kreatif, mereka yang menguasai kemahiran teknologi semasa, mereka yang mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara berkesan, dan mereka yang mampu belajar ilmu dan kemahiran baharu dengan cepat sahaja yang layak memperoleh pekerjaan tersebut. Sejak akhir-akhir ini, pihak industri di Malaysia menyuarakan perasaan tidak puas hati mereka. Dan perkara ini telah diutarakan oleh Datuk Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Tinggi, di mana pihak industri mempersoalkan mengapa pihak industri masih perlu melakukan kerja-kerja reskilling dan retooling kepada lepasan universiti. Seolah-olah pelajar universiti tidak belajar apa-apa kecuali teori yang tidak boleh dipraktikkan dalam dunia yang sebenar. Seolah-olah para pelajar tidak belajar kemahiran yang benar-benar diperlukan di bidang pekerjaan yang sebenar. Kenyataan ini adalah merupakan suatu perkara yang barangkali boleh diperdebatkan, yang barangkali dia boleh diperbahaskan. Namun ia tetap menggambarkan dua perkara. Yang pertamanya, lepasan universiti yang mempunyai ilmu, kemahiran dan pengalaman yang relevan dan terkedepan sahaja yang mampu berada dalam pasaran kerja, sama ada mereka bekerja sendiri ataupun bekerja dengan organisasi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, institusi pendidikan tinggi perlu berubah menjadi taman minda yang membekalkan ilmu, yang membekalkan kemahiran, yang membekalkan pengalaman, yang seimbang, bersesuaian dengan tuntutan zaman dan bersesuaian dengan tuntutan fitrah manusia dalam mendapati realiti kehidupan. Para hadirin dan hadirat sekalian, lantaran itu, kita melihat ekosistem pendidikan perlu berubah. Malah sedang berubah dengan pantasnya seiring dengan perubahan lanskip dunia yang sifatnya kompleks dan sukar dijangkakan. Dan kita melihat universiti kini bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, malah ia berperanan membangunkan bakat yang menguasai satu set kemahiran baharu yang mana mampu menyelesaikan masalah yang semakin kompleks, yang bijak menguruskan lambakan maklumat, yang bijak mengurus dunia perhubungan yang sifatnya pantas dan mudah, serta mampu berhadapan dengan suasana ketidaktentuan dunia ini. Dalam hal inilah kita melihat banyak gagasan yang telah diwujudkan. Contohnya seperti 21st Century Skills, kemahiran abad ke-21. Contohnya seperti 21st Century Learning, pendidikan abad ke-21 dan sebagainya. Hanya semata-mata untuk membantu mengurus perubahan lanskip pendidikan dunia. Mungkin saya boleh menyebut di sini bahawa tarifan yang diberikan oleh para sarjana di seluruh dunia terhadap pendidikan abad ke-21 itu adalah sangat pelbagai. Namun kesemuanya tetap merujuk kepada proses pembelajaran yang berlaku pada abad ke-21 yang bermula pada tahun 2000 dan dijangka akan berakhir pada tahun 2100. Dan tahun 2000 ini dipilih menjadi satu penanda arasan kerana pada tempoh tersebut pembelajaran digital dan komunikasi secara dalam talian telah berkembang di seluruh dunia sehingga mengubah seluruh bidang kehidupan manusia. Malah tidak ataupun dengan kata lain kita boleh katakan bahawa gagasan ini
membawa kesan yang cukup besar dalam mewarnakan dan mencorakkan pendidikan negara di Malaysia. Sehingga terhasilnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan terlaksananya secara rasmi pendidikan abad ke-21 di seluruh sekolah Malaysia pada tahun 2014. Para hadirin sekalian, USIM tidak pernah lupa menyebut nama KUIM ketika bercerita tentang sejarah penubuhan USIM. UPSI tidak pernah cuba untuk memadam nama MPSI ketika berbicara tentang sejarah penubuhannya. Maka begitulah juga dengan UNIZA, nama KUZA itu sentiasa berada di dalam benak sejarah penubuhan UNIZA. Ketika menelusur perjalanan sejarah penubuhan UNIZA, maka secara mudahnya kita katakan bahawa umurnya kini telah menjangkau 40 tahun dan UNIZA mengalami dua fasa. Fasa yang pertama bermula dengan penubuhan KUZA pada tahun 1980 sehingga 2005. Sekitar tempohnya adalah 25 tahun. Dan fasa yang kedua adalah bermula dengan penubuhan UDM yang kemudiannya ditukar kepada UNIZA pada tahun 2006 sehingga sekarang 2020, yang mana tempohnya adalah sekitar 15 tahun. Di antara dua fasa ini terdapat perbezaan yang cukup ketara, paling kurang pada dua elemen, iaitu yang pertamanya dari segi fokus pengajian dan yang keduanya dari segi generasi pemegang taruh, terutama pelajarnya. Pada fasa yang pertama, pengajian hanya tertumpu pada prasiswazah yang kebanyakannya pada peringkat diploma tahap 4 dan ada sebilangan pengajian pada tahap ijazah sarjana muda iaitu tahap 6. Manakala pada fasa yang kedua berlaku pertambahan bilangan program ijazah sarjana muda dengan banyaknya dan terus meningkat kepada pengajian siswazah sama ada pada peringkat sarjana tahap 7 dan doktor falsafah tahap 8. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fokusnya telah melebar luas sehingga kepada pengantarbangsaan, hubungan industri dan komuniti serta penyelidikan yang dilakukan secara insentif dalam berskala yang besar. Pertambahan program pengajian, peningkatan tahap pengajian dan perluasan fokus institusi menuntut supaya kita melakukan perubahan. Kerana senario pada fasa yang kedua yang kita berada kini jauh berbeza daripada fasa pertama dahulu, yang mana cabarannya sangat membesar dan tribulasinya sangat rencam. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, dari segi generasi pelajar. Kalau kita melihat generasi pelajar yang berada pada fasa yang pertama dan yang kedua, terdapat perbezaan yang cukup ketara. Pada fasa yang pertama, generasi pelajar yang berada pada fasa pertama ialah generasi X yang lahir daripada tahun 1965 sehingga 1979, dan generasi Y yang lahir daripada tahun 1980 hingga 1994. Manakala generasi yang berada pada fasa kedua yang kini kita berhadapan dengan mereka, yang kini kita sedang mendidik dan mengajar mereka, adalah mereka yang datang daripada generasi Z yang lahir daripada tahun 1995 hingga 2009. Dan sedikit masa lagi kita akan menerima generasi Alpha yang lahir daripada tahun 2010 hingga 2024. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di antara dua generasi ini terdapat jurang perbezaan yang cukup ketara dari segi cara berfikir mereka, dari segi gaya hidup mereka, dari segi bentuk komunikasi mereka, dari segi budaya kerja mereka, malah dari segi pola sosioekonomi dan sosiopolitik mereka. Dan akibatnya kita sewajarnya
melakukan perubahan. Kita tidak boleh mendidik pelajar-pelajar yang berada kini sebagaimana kita dididik ketika kita menjadi pelajar, dan kita tidak boleh mendidik dan mengajar generasi yang ada semasa kini sebagaimana kita mengajar 15 tahun ataupun 10 tahun yang lepas. Rabbu auladakum bighairi tarbiyatikum fa innahum khuliqu li zamanin min ghairi zamanikum. Didiklah anak-anak kamu bukan sebagaimana kamu dididik, kerana mereka dilahirkan untuk zaman bukan sebagaimana zaman kamu. Para hadirin sekalian, berdasarkan data yang dikumpulkan melalui beberapa soal selidik PDP, melalui laporan audit dalaman yang sering dilakukan oleh Spakem, laporan audit luar yang dilakukan oleh panel MQA dan sebagainya, serta maklum balas daripada pelajar termasuk MPP, maka beberapa tema yang kerap muncul dan kelompangan yang boleh dicungkil dalam menggambarkan kekangan proses PDP yang dihadapi oleh warga akademik UNIZA boleh dikelompokkan pada beberapa elemen. Yang pertamanya, pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Kita mendapati bahawa pendekatan dan pengajaran kita masih lagi kebanyakannya bersifat berpusatkan guru dan pasif. Walaupun baru-baru ini kebanyakan pensyarah menggunakan pembelajaran secara dalam talian akibat pandemik COVID-19, namun kita masih lagi mendapat aduan, masih lagi mendapat maklumat bahawa sebenarnya apa yang berlaku ialah pengajaran secara berpusatkan guru yang bersifat pasif. Kita mendapat aduan, betul, kita mengajar dalam talian dengan menggunakan komputer secara online learning, tetapi pada waktu yang sama kita mengajar 1 jam ataupun 1 jam setengah, hanya kita saja yang bercakap, sehingga terdapat para pelajar yang meninggalkan komputer tersebut masuk ke dapur untuk menyiapkan makanan. Dan ada juga terdapat pelajar yang meninggalkan komputer, kemudian terus ke supermarket untuk beli barang, kemudian boleh balik untuk masuk balik semula sesi pembelajaran dalam talian. Dengan kata lain, walaupun kita mengajar secara dalam talian, tetapi pendekatan kita masih lagi berpusatkan guru dan masih lagi bersifat pasif. Itu satu. Yang kedua, dari segi kandungan kurikulum, kita mendapati bahawa kekangan kita ialah kurikulum kita masih lagi bersifat tradisional dan kekurangan penerapan teknologi. Suatu perkara yang perlu kita sedar dalam PDP ini, terdapat kesalahfahaman yang menyatakan urusan hal ehwal akademik dan proses PDP adalah merupakan suatu perkara yang rutin. Itu adalah satu kesilapan. Sepatutnya kita menyedari bahawa urusan hal ehwal akademik dan PDP adalah merupakan suatu perkara yang dinamik. Kalaulah katakan seseorang itu mengajar dalam tempoh 3 tahun dan ada setengah sarjana menyatakan 5 tahun tanpa berlaku sebarang perubahan bahan, tanpa berlaku perubahan terhadap maklumat, tanpa berlaku perubahan terhadap pendekatan pengajaran, artinya kalau dalam tempoh 3 tahun, contohnya 2017, seseorang pensyarah mengajar subjek A, pada tahun 2020 tidak berlaku sebarang perubahan, maka sebenarnya pensyarah ini tidak ke mana. Dia kekal mengajar seolah-olah pada tahun 2017. Yang ketiga, pembangunan mindset. Kita juga mendapati bahawa dalam kalangan pensyarah masih lagi mempunyai suatu sikap takut mengambil risiko, kekurangan soft skill dan hard skill, serta berada dalam zon selesa. Kita tidak pernah berfikir untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran kita bersifat dinamik. Malah baru-baru ini ketika kita nak mengubah pengajaran dan pembelajaran dalam talian, terdapat suatu bentuk anxiety, kekhawatiran dalam kalangan pensyarah. Apakah kita boleh melaksanakan pengajaran tersebut secara dalam talian? Ini adalah merupakan mindset kita, iaitu takut mengambil risiko. Dan yang keempat, kekangan yang kita hadapi ialah penyelidikan pengajaran. Akibatnya,
kekurangan penyelidikan berasas khusus pengajaran dan kekurangan produk inovasi PDP. Dengan kata lain, tuan-tuan dan puan sekalian, ini adalah merupakan suatu polemik yang panjang yang diperdebatkan di luar negara dengan tajuknya ialah teaching versus researching. Mengajar lawan menyelidik. Sepatutnya tuan-tuan dan puan sekalian, di universiti kita menyelidik dalam bidang tujuan kita, supaya daripada penyelidikan tersebut kita mendapat maklumat yang baharu, mendapat info yang baharu yang kita boleh bawa dalam kursus-kursus yang kita ajar. Barulah pengajaran kita itu bersifat dinamik. Dan begitu juga melalui penyelidikan kita boleh membawa perkara-perkara yang baharu hasil daripada penyelidikan tersebut untuk memperbaiki pendekatan teaching approach kita. Itu yang sepatutnya berlaku. Dan daripada pengajaran tersebut, kita akan dapat mengenal pasti masalah, isu, kontroversi, jurang dalam konten, dalam pendekatan yang boleh kita bawa dalam dunia penyelidikan untuk kita melaksanakan penyelidikan. Jadi dengan kata lain, dalam bahasa mudah kita katakan bahawa seolah-olah kita menyelidik bidang lain, kita mengajar bidang lain. Ini adalah merupakan kekangan yang ada di universiti kita. Para hadirin sekalian, dalam membentuk hala tuju pendidikan UNIZA, kita telah mengambil kira beberapa aspek dengan mengenal pasti cabaran dan kekangan pendidikan masa kini, dengan memahami kriteria pelajar generasi abad ke-21, dengan menjejaki status PDP UNIZA, serta menjangka senario masa hadapan, dan dengan merujuk kepada pelan strategi universiti yang dicerahkankan oleh pelan tindakan akademik yang berdasarkan beberapa lonjakan yang berada dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Dan kesemua ini diperoleh daripada literatur, penelitian dan pemerhatian, penyelidikan, serta maklum balas pemegang taruh yang melalui proses pencambahan minda, yang melalui sesi perbincangan dan bengkel sama ada ianya berlaku secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga membolehkan kita menentukan hala tuju akademik UNIZA dalam tempoh 2 tahun ini berpaksikan pemampanan ekosistem akademik UNIZA. Saya ulangi, hala tuju akademik UNIZA dalam tempoh 2 tahun ini adalah berpaksikan pemampanan ekosistem akademik UNIZA. Seperti mana yang kita sedia maklum, bahawa ekosistem, khususnya ekosistem akademik, adalah merupakan satu sistem yang melibatkan interaksi komuniti yang terdiri daripada pensyarah, pelajar, kurikulum dengan persekitarannya yang tidak bernyawa seperti sistem, fasiliti dan sebagainya. Oleh itu, hala tuju akademik UNIZA kini adalah lebih terarah kepada pemampanan. Dengan erti kata kita berusaha untuk mengembangkan, memurnikan, meningkatkan dan mencapai prestasi atau tahap terbaik untuk ekosistem akademik UNIZA. Dan hala tuju ini memerlukan suatu pendekatan transformasi yang dijayakan melalui pelaksanaan sekumpulan inisiatif yang berkaitan dengan sistem ataupun ekosistem akademik UNIZA. Para hadirin sekalian, bagi melaksanakan transformasi akademik UNIZA berlandaskan hala tujunya, beberapa thread ataupun konstruk telah dikenal pasti untuk dijayakan. Terdapat paling kurang 4 konstruk yang hendak kita usahakan, iaitu yang pertama murabi unggul, yang kedua pendidikan tangkas, yang ketiga infrastruktur dan infrastruktur digital, dan yang keempat pendidikan berasaskan nilai. Yang mana setiap konstruk ini terdapat beberapa inisiatif yang perlu kita laksanakan untuk menjayakan konstruk tersebut dalam transformasi akademik UNIZA berlandaskan kepada hala tuju pendidikan UNIZA. Kita pergi pada yang pertama.
Murabi unggul atau juga disebut sebagai 21st century educators. Bagi menghasilkan murabi unggul, kita akan mengambil inisiatif satu kerjasama di antara Centum, COME, Jawatan Kuasa Pembangunan Murabi di bawah Flex dan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam untuk merangka dan melaksanakan program memupuk ciri pendidik abad ke-21 berteraskan nilai kemanusiaan. Kalau dahulu, sistem penyampaian pembelajaran hanya melibatkan kandungan dan pedagogi semata-mata, tetapi kini ia menggabungkan elemen ketiga, iaitu teknologi yang memberi impak yang cukup besar terhadap landscape pendidikan dunia. Dan akibatnya, pembelajaran pada abad ke-21 telah membawa satu anjakan atau perubahan yang kita boleh lihat. Kalau dahulu pembelajarannya berlaku di sekolah semata-mata, tetapi kini pembelajaran itu berlaku di mana-mana saja tanpa mengira waktu dan tempat. Kalau dahulu pengajaran itu bersifat pribadi, acara pribadi, tetapi kini ia menjadi praktis kolaborasi bersama pihak lain. Kalau dahulu pembelajarannya bersifat pasif, tetapi kini dia berbudaya penyertaan ataupun turut serta. Dan kalau dulu pembelajaran bersifat individu, namun kini dia berlaku dalam bentuk rangkaian komuniti. Manakala pengetahuan kalau dulu bersifat linear, datangnya daripada satu pihak saja, tetapi kini dia disebar dan dikongsi. Pendek kata, pendidikan masa kini yang disebut sebagai PAK 21, pendidikan abad ke-21, adalah berpusatkan pelajar. Yang kedua, menitik beratkan kemahiran praktikal dan amali, dan yang ketiga, berlaku di mana-mana, serta yang keempat, bersifat kolaboratif dan kreatif. Para hadirin sekalian, saya menyebut beberapa kali PAK 21, pendidikan abad ke-21. Barangkali ada yang bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan abad ke-21? Seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi, para sarjana pendidikan dalam memberi takrifan terhadap pendidikan abad ke-21 adalah pelbagai dan berbeza. Namun, yang menjadi rujukan kita yang bersesuaian dengan konteks Malaysia ialah apa yang ditakrifkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu pendidikan abad ke-21 merupakan proses pembelajaran yang berpusatkan pelajar, berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kritik, serta aplikasi nilai murni dan etika. Kalau boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perbezaan pentakrifan pendidikan abad ke-21 yang dikemukakan oleh KPM berbanding dengan sarjana-sarjana yang lain ialah pada elemennya yang terakhir, iaitu aplikasi nilai murni dan etika. Setengah sarjana hanya menumpukan kepada 4 perkara, iaitu komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan kreativiti, tanpa mengambil kira nilai kemanusiaan. Namun, pentakrifan yang diberi oleh kementerian ini dilihat seimbang dan tidak mengenepikan sentuhan insani dalam mengekalkan fitrah manusia. Lantaran itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita melihat para pensyarah perlu melihat semula konsep tradisi pengajaran dan menjelajahi kaedah baharu untuk mereka bentuk semula pembelajaran agar ia relevan dengan cabaran baharu yang muncul. Pada waktu yang sama, para pensyarah perlu mendidik pelajar dengan sentuhan insani dalam menerapkan nilai kemanusiaan. Akal dijentik, hati diusap, tingkah laku diubah. Melalui cara ini, kita berharap UNIZA akan dapat menyediakan generasi yang mampu berfungsi dan berdaya saing dalam berhadapan dengan cabaran abad yang mendatang secara seimbang. Para hadirin sekalian, kita berharap dengan kerjasama yang dilakukan antara Centum, COME, Flex dan juga FKI, para pensyarah UNIZA dapat dibimbing untuk memiliki ciri pendidik abad ke-21 sehingga berjaya menjadi murabbi. Ada 5 ciri murabbi unggul
yang kita ubah suaikan daripada ciri 21st century educators. Yang pertamanya, awareness of the 21st century learners and learning. Kesedaran tentang pelajar dan pembelajaran abad ke-21. Yang kedua, ciri yang kedua yang perlu ada pada pendidik abad ke-21 ialah transforming teaching to prepare students to tomorrow's world. Mentransformasi pengajaran bagi mempersiapkan pelajar untuk dunia masa depan. Ciri yang ketiga, instilling the values of humanity in learning to sustain human noble civilization. Menerapkan nilai kemanusiaan dalam pembelajaran bagi mengekalkan peradaban luhur manusia. Yang keempat, centralizing the curriculum to make it relevant to the 21st century education. Mengabadkan kurikulum agar relevan dengan pendidikan abad ke-21. Dan ciri yang kelima, going green, going digital, and going global, iaitu ke arah budaya hijau. Yang dimaksudkan di sini ialah bentuk pembelajaran kita sewajarnya berubah kepada mobile learning, e-learning, dan blended learning. Dan kemudian going digital bermaksud kandungan PDP kita perlu diubah dalam bentuk digital, dan going global bermaksud proses PDP kita bukan hanya berada dalam sekitar kekangan Juniza atau Terengganu atau Malaysia, malah ia perlu melibatkan akademia daripada seluruh dunia. Itu yang pertama, ya. Konstruk yang pertama, saya ulang balik, adalah murabi unggul, dan inisiatif yang diambil adalah memupuk ciri pendidik abad ke-21 berteraskan nilai kemanusiaan. Konstruk yang kedua adalah pendidikan tangkas ataupun agile education. Dan untuk menjayakan konstruk ini, terdapat 3 inisiatif paling kurang yang perlu kita lakukan. Yang pertama, melaksanakan kurikulum tersedia masa hadapan. Yang kedua, memperkasakan pembelajaran dalam talian. Dan yang ketiga, melaksanakan OBE secara keseluruhan. Kita pergi pada yang pertama. Melaksanakan kurikulum tersedia masa hadapan, itu future ready curriculum. Kita sebenarnya telah pun memulakan sesi kesedaran dengan mengadakan seminar future ready curriculum pada tahun lepas, dan kita berkeyakinan dengan pelaksanaan FRC ini yang bertunjang kepada 3 elemen, pendekatan student centered yang lakukan, tetapi ia memerlukan komitmen daripada saudara dan saudari sekalian sebagai pensyarah dan pengajar. 3 elemen yang saya maksudkan di situ, itu yang pertamanya, kurikulum bersifat lentur dan boleh ubah. Fluid and organic curriculum. Kurikulum pengajian di Juniza perlu direka bentuk semula. Dan seperti mana umum mengetahui, di sana terdapat banyak program pengajian yang akan melalui proses penilaian semula kurikulumnya. Maka inilah peluang kita untuk mereka bentuk semula, dan kurikulum tersebut tidak boleh bersendiri dalam wilayahnya. Kurikulum ini mesti bersifat convergent melalui pendekatan multidisiplin, melalui pendekatan interdisiplin dan transdisiplin. Malah bukan sekadar itu sahaja, kurikulum kita perlu bersifat fleksibel sehingga kita boleh memungut pengalaman daripada pihak industri dan berupaya untuk berkongsi penemuan, pengetahuan, kemahiran dan seumpamanya di peringkat global. Baru-baru ini Menteri Pendidikan Tinggi dan begitu juga dengan Ketua Pengarah JPT telah menyebutkan betapa kurikulum yang sedia ada perlu direngka bentuk semula dalam keadaan 50%-nya adalah daripada body knowledge dan 50% adalah datang daripada industri. Yang kedua, elemen yang kedua di bawah FRC selepas fluid and organic curriculum ialah transformative teaching and learning, pengajaran dan pembelajaran transformatif. Dalam proses penyampaian bahan pula tuan-tuan dan puan sekalian,
Kalau sebelum ini kita hanya bercakap ataupun mempraktikkan apa yang disebut sebagai pedagogi ataupun andragogi. Namun di bawah kerangka future ready curriculum, kita akan berkenalan dengan heutagogi, pembelajaran yang ditentukan sendiri, dan pastinya ia jauh berbeza daripada pembelajaran konstruktif. Kita akan berkenalan dengan pendekatan pedagogi, pembelajaran berorientasi kearahan. Kita juga akan berkenalan dengan istilah dan pendekatan cybergogi, pembelajaran berasaskan maya. Maka kerana itu kita berharap sangat, terutamanya daripada Centum, dapat merangka suatu bentuk lantihan yang membolehkan pensyarah-pensyarah kita dapat menguasai future ready curriculum dengan sebaik mungkin. Seperti mana yang saya sebutkan, sekiranya kita berjaya melaksanakan future ready curriculum ini dengan baik, maka kita tidak ada masalah dalam pelaksanaan student centered learning. Sekiranya kita melaksanakan 3 bentuk pendekatan ini, iaitu heutagogi, pedagogi dan cybergogi, maka ketika itu ruang pembelajaran akan bersifat futuristik dan banyak mengaplikasikan teknologi 4.0. Dan ketika itu penyampaian bahan juga akan bersifat experiential learning, di mana pelajar akan belajar melalui pengalaman mendalam dan berasaskan kompetensi. Kalau boleh saya kongsikan, ya, saya memberi sedikit gambaran, suatu lontaran. Bila kita sebut experiential learning and competency based education, singkatannya disebut EXCEL, ya. Experiential learning and competency based education. Untuk proses pembelajaran melalui pengalaman ini, dia ada 4 penjaluran. Yang pertama, industry driven experiential learning, yang disebut sebagai ideal. Artinya, proses pembelajaran melalui pengalaman itu boleh melibatkan industri. Yang kedua, community resilient experiential learning, singkatannya adalah CARE. Pengalaman juga boleh dihasilkan pembelajarannya dengan melibatkan community. Yang ketiga, research infused experiential learning, singkatannya REAL. Juga pembelajaran berpengalaman dapat dilaksanakan melalui penyelidikan. Dan yang keempat, personalized experiential learning atau disebut sebagai POIS, iaitu pengalaman melalui peribadi ataupun persorangan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam FRC ini, pentaksiran gantian ataupun disebut juga sebagai alternative assessment. Dalam kurikulum tersedia masa hadapan, cara pentaksiran juga perlu berubah. Sememangnya kita akui bahawa kita telah pun mempraktikkan pentaksiran tanpa peperiksaan pada beberapa kursus. Namun di bawah FRC ini, kita bukan semata-mata hanya melaksanakan assessment for learning, pentaksiran untuk pembelajaran, ataupun assessment as learning, pentaksiran sebagai pembelajaran, ataupun assessment of learning, pentaksiran kepada pembelajaran. Pada pandangan saya, 3 konsep assessment ini pun kita masih lagi sebenarnya belum melaksanakan sepenuhnya. Ya. Oleh itu, di bawah FRC, pentaksiran sepatutnya bersifat autentik, bersifat contemporary, berasaskan cabaran dan profil serta seumpamanya. Jadi pendek kata, tuan-tuan dan puan sekalian, di bawah FRC, pentaksiran alternatif sangat diperlukan dalam kurikulum tersedia masa hadapan bagi menyediakan sumber manusia yang seimbang dan holistik. Perkara yang kedua ataupun inisiatif yang kedua yang perlu kita lakukan ialah memperkasakan pembelajaran dalam talian. Hikmah ujian pandemik COVID-19 baru-baru ini ialah menjadikan semua institusi pendidikan di seluruh dunia bergerak ke arah pelaksanaan e-pembelajaran. Malah ia juga menjadi pemangkin ke arah meningkatkan fasiliti pembelajaran dalam talian. Dan UNIZA tidak terkecuali dalam hal ini. Kalau sebelum ini masih banyak kursus pengajian yang belum berada dalam klip. Sebagai contoh, ya, pada 17 hari bulan 3 tahun 2020, sebanyak 219 kursus yang belum didaftarkan
ke klip. Namun sekarang, kesemua kursus dan bahan PDP-nya telah pun berada dalam klip dan digunakan oleh pengajar dan pelajar secara aktif. Selain itu, pelayan pembelajaran klip telah dinaik tarafkan daripada versi 2.7 kepada 3.8. Enjin pemprosesan skrip juga telah dinaik taraf daripada PHP 5.6 kepada PHP 7.3, dan hasilnya enjin baharu ini telah dapat meningkatkan kelajuan pemprosesan sistem sehingga 2 kali ganda. Oleh itu, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk memperkasakan pembelajaran dalam talian UNIZA, kita telah mengambil 3 pendekatan. Yang pertamanya untuk menyuburkan budaya pembelajaran teradun. Yang kedua, mereka bentuk kursus MOOC supaya kita dapat melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang ketiga, mereka bentuk semula kurikulum dan bahan pembelajaran. Secara ringkasnya kita katakan bahawa untuk yang pertama, menyuburkan budaya pembelajaran teradun. Pada sesi 2017-2018, kita mendapati hanya 41% saja kursus dijalankan secara mod teradun di platform klip. Namun pada sesi 2019-2020, bilangan kursus mod teradun telah meningkat kepada 82%. Dan ini adalah merupakan suatu perkara yang sangat positif, yang kita kira bahawa budaya pelaksanaan pembelajaran mod teradun itu telah meningkat. Malah kita akan terus berusaha untuk meningkatkan bilangan kursus mod teradun yang bersifat berpusatkan pelajar, kendiri, luis dan pelbagai mod yang bersesuaian dengan pendidikan abad ke-21. Selain itu, kita juga akan memantapkan kursus mod teradun. Kita berharap supaya suatu bentuk latihan yang bersifat menyeluruh dapat diberi kepada para pensyarah. Kerana apa? Kerana ada sesetengah sarjana, contohnya seperti Garrison dan Vaughan, yang berpendapat kalau hanya sekadar dengan menambah mod bersemuka dalam pembelajaran berasaskan web dalam talian, maka itu tidak boleh dianggap sebagai pembelajaran teradun. Jadi dengan kata lain, di sana ada satu pandangan sekumpulan sarjana yang menyatakan kalau hanya sekadar menggabungkan pembelajaran secara bersemuka dengan pembelajaran online, ia belum boleh dikategorikan sebagai mode blended learning. Maka kerana itu, kita berharap juga Centum dengan Comel dapat berganding bahu untuk membekalkan maklumat dan info yang lebih tepat dan lebih kemas dalam pelaksanaan mode blended learning ini. Yang kedua, kita akan mereka bentuk kursus MOOC, MOOC, yang dalam bahasa Inggerisnya Massive Open Online Course ataupun kursus dalam talian terbuka secara besaran. Kita akan berusaha, dan setakat ini bermula semester 1 2019-2020, kita telah menawarkan beberapa kursus di atas platform sendiri, iaitu kursus MOOC, dan sebanyak 8 kursus MOOC yang aktif yang ditawarkan dalam platform kita, yang mana enrolmentnya hampir kepada 500 orang. Dan baru-baru ini setiap fakulti diminta untuk mengemukakan sekurang-kurangnya 3 kursus untuk dilaksanakan sebagai kursus MOOC yang direka bentuk, sehingga membolehkan berlakunya perpindahan kredit atau dibuat secara micro credential. Dan kita juga akan menambah baik kursus MOOC dengan memasukkan elemen kolaborasi bersama komuniti, bersama industri dan akademia antarabangsa bagi memastikan pelajar mendapat pengetahuan dan pengalaman yang lebih bermakna dari kursus tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan sekalian, kita bercadang untuk mereka bentuk semula kurikulum dan bahan pembelajaran. Seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi, hikmah COVID-19 menyebabkan semua kursus, semua bahan berada dalam klip, dan kita melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Tetapi hakikatnya, pengajaran dan pembelajaran yang kita katakan berlaku secara dalam talian itu
sebenarnya tidak menepati ciri-ciri sebenar pembelajaran dalam talian. Apa yang kita lakukan, walaupun DCI kita ubah suai, walaupun proses PDP itu berlaku secara dalam talian, namun ia bersifat hampir kepada remote learning. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian lihat kepada jadual, saya ambil 3 yang pertama. Beza di antara online learning dengan remote learning yang membolehkan kita memahami bahawa apa yang kita lakukan kini sebenarnya bukan 100% online learning. Dari segi intent kandungannya, kalau online learning sepatutnya kandungannya adalah terancang, bukan dia tiba-tiba muncul. Dari segi development timeline, tempoh pembangunan, bahannya sepatutnya kalau online learning, tempoh yang diambil 1 hingga 2 tahun sebelum dilaksanakan. Berbeza dengan remote learning, dia berlaku secara segera. Yang ketiga, instructional development, pembangunan pengajaran. Online learning berlaku secara terurus dan terpandu, sedangkan remote learning dia baru muncul. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita lakukan baru-baru ini ialah kita upload semua bahan yang kita gunakan ketika mengajar face to face secara bersemuka ke dalam klip. Kemudian kita mengajar sama seperti dalam bilik kuliah. Sepatutnya kalau kita lihat ya, di setengah universiti dia ada 2 modul bagi kursus yang sama. Satu, kursus yang dilakukan secara bersemuka, itu seperti mana yang ada sekarang kita, muzakiratnya, notanya dan sebagainya. Dan satu lagi adalah modul yang lebih ringkas yang bersesuaian dengan pembelajaran secara dalam talian. Oleh itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita akan meminta fakulti mengenal pasti kursus, malah mungkin program yang bersesuaian, yang bersedia untuk direka semula supaya kita dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara online yang lebih tepat dan secara betul. Yang ketiga, ya. Oh, saya tertinggal satu perkara lagi ya, tentang OBE. Baik, ada satu perkara yang tak ada dalam slide ini, iaitu inisiatif yang ketiga ialah kita akan melaksanakan OBE secara keseluruhan. Seperti mana kita tahu bahawa pendidikan berasaskan hasil OBE merupakan sistem pembelajaran berpusatkan pelajar yang memberi pemfokusan bukan sahaja kepada keputusan peperiksaan akhir yang mewakili domain kognitif, malah kita juga akan memfokuskan kepada hasil-hasil pembelajaran yang lain yang melibatkan psikomotor ataupun efektif domains yang dapat memberi nilai tambah kepada pelajar. Dan kalau kita lihat OBE ini lebih menekankan hasil pembelajaran pelajar berbanding pencapaian objektif. Dan OBE seperti mana yang kita sedia maklum juga, terutama bagi mereka yang pernah mengikuti bengkel OBE, ia adalah merupakan satu sistem yang membantu fakulti mereka bentuk semula kurikulum secara lebih sistematik dan memenuhi kehendak pendidikan era Industrial Revolution 4.0. Oleh itu, kita berhasrat untuk memastikan setiap akademik, staf akademik dapat memahami dan menggunakan sistem OBE-nya secara berkesan, maka satu siri kursus perlu, malah mungkin saya sebutkan wajib, dihadiri oleh setiap pensyarah, yang mana bengkel tersebut selama 12 hari akan dilakukan secara 4 peringkat, perlu disertai oleh para pensyarah. Dan untuk makluman, Fakulti Perubatan merupakan fakulti rintis yang melaksanakan sistem OBE ini sejak 2017, yang mana projek tersebut diketuai oleh Prof. Harmi, dan sebab itu kita membawa beliau untuk mengetuai comel supaya kepakaran dan pengalaman OBE beliau ini dapat diterapkan secara praktikal
dan sistematik di peringkat universiti serta dilaksanakan di semua fakulti. Dan untuk makluman, sehingga kini 10 fakulti telah menjalankan bengkel OBE, dan daripada 10 ini 3 fakulti telah pun melaksanakan keempat-empat fasa bengkel. Artinya, dengan kata lain, ada 1 ataupun 2 fakulti yang belum memulakan bengkel OBE, dan selain daripada itu, selain daripada 3 fakulti ini, yang selebihnya belum lagi menyelesaikan kursus OBE selama 12 hari ini. Sedikit lagi boleh pengurusi tak ada sebut masa. Baik, sikit lagi. Secara ringkas saya, tuan-tuan dan puan sekalian, konstruk yang ketiga adalah infrastruktur dan infrastruktur digital. Kita ada 4 inisiatif yang akan kita lakukan. Yang pertama, meluaskan penggunaan teknologi blockchain. Yang kedua, meningkatkan penggunaan aplikasi tanya akademik. Yang ketiga, membangunkan sistem pengurusan pentaksiran. Dan yang keempat, membina makmal inovasi pendidikan. Kita pergi pada yang pertama, meluaskan penggunaan teknologi blockchain. Para hadirin sekalian, seperti mana kita tahu bahawa UNIZA merupakan antara perintis dan peneraju IPT dalam penggunaan teknologi blockchain pada scroll pengijazahan. Dan teknologi tersebut dapat mengatasi masalah pemalsuan scroll, malah ia memberi suatu bentuk fleksibiliti kepada majikan untuk mendapatkan pengesahan scroll tersebut secara dalam talian tanpa menghubungi pihak UNIZA. Dengan kata lain, ia amat menjimatkan masa, dan pada waktu yang sama, inovasi ini dapat menjimatkan banyak kos seperti kos percetakan, kos pengurusan penghapusan. Jadi, kita berharap penggunaan teknologi blockchain ini dapat diperluaskan kepada dokumen atau sijil akademik yang bertahap keselamatan tinggi, contohnya seperti transkrip akademik, dan mungkin juga sijil yang berada di HEPA dan sebagainya. Yang kedua, inisiatif yang kedua ialah meningkatkan penggunaan aplikasi tanya akademik. Bagi menyebar luas maklumat hal ehwal akademik UNIZA secara cepat dan berkesan, kita telah melancarkan aplikasi tanya akademik. Sebarang soalan, sebarang isu akademik dalam kalangan warga UNIZA boleh diajukan kepada aplikasi yang menggunakan platform WhatsApp ini. Dan kita mendapati data aplikasi menunjukkan bahawa tanya akademik ini bukan hanya diguna oleh warga UNIZA saja, malah ia turut diguna oleh pihak luar. Banyak soalan-soalan yang datang daripada pihak luar. Dengan kata lain, tanya akademik juga merupakan antara medium bagi mempromosi program pengajian kita. Dan data aplikasi yang dianalisis secara berkala ini turut juga menjadi sumber untuk kita menambah baik. Artinya, jawapan soalan isu yang ditimbulkan dalam tanya akademik itu akan dianalisis secara berkala, dan kemudian kita akan gunakan maklumat-maklumat ini untuk menambah baik pengurusan hal ehwal akademik, proses pengajaran dan pembelajaran serta fasiliti PDP dan sebagainya. Yang ketiga, membangunkan sistem pengurusan pentaksiran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sedang dalam proses untuk membangunkan sistem pengurusan pentaksiran yang mengintegrasikan modul saringan bank soalan dan modul pentaksiran dengan sistem OBE. Sistem ini mempunyai ciri keselamatan anti pencerobohan dan anti penipuan, yang mana ia akan membolehkan kita mempunyai bank soalan mengikut tahap taksonomi dan topik berdasarkan maklumat khusus yang terdapat dalam sistem OBE UNIZA. Jadi ini sangat memudahkan kita dalam mengurus proses pentaksiran. Kemudian, modul pentaksiran ini akan ditambah baik dengan feature keselamatan yang lebih tinggi bagi mengelakkan penipuan semasa sesi pentaksiran secara dalam talian. Dan klik pula kita akan tambah baik dengan feature analisis pembelajaran
dalam membantu pensyarah mengenal pasti pelajar yang tercicir kursusnya, dan ini kerap berlaku, ya. Pelajar kita yang mana dia masuk kuliah daripada semester awal, daripada awal semester, kemudian apabila akhir semester baru dia sedar bahawa dia tidak mendaftar kursus. Dengan ada sistem pengurusan pentaksiran ini, masalah tersebut barangkali boleh dikurangkan. Yang keempat, membina makmal inovasi pendidikan. Kita merancang untuk mewujudkan makmal inovasi bagi membantu staf akademik dalam pembangunan bahan PDP berteknologi Industri Revolution 4.0 seperti reality maya dan pengimbas 3D, dan makmal berkalis peluru. Menunjukkan hadirin semua ada setengah fokus, ada setengah tak fokus. Siapa yang senyum, dia fokus masuk saya. Sebab saya menyebut makmal berkalis peluru. Sedangkan yang saya maksudkan ialah makmal inovasi pendidikan ini, dia berciri makmal berkalis bunyi. Dia akan dilengkapi dengan mini studio yang membolehkan pengajaran dapat dilaksanakan secara langsung dalam talian, dan pada waktu yang sama ketika pensyarah melaksanakan pengajian secara dalam talian, ia boleh dirakam. Dan makmal ini juga dilengkapi dengan peralatan telesidang video untuk menyokong proses pelaksanaan konsep kelas secara terbuka. Dan selain itu, pelajar juga boleh mengguna makmal ini untuk pengalaman pembelajaran secara imersif. Artinya, mereka boleh menggunakan peralatan VR. Dengan kata lain, mereka boleh beri kuliah dalam masjid maya, mereka boleh melawat bilik bedah maya, mereka boleh melihat pemasangan sebenar bilik rangkaian komputer secara maya, malah mereka boleh buat penghujahan dengan persekitaran bilik mahkamah maya dan sebagainya. Jadi kita berharap pihak pengurusan universiti dapat menyokong inisiatif ini kerana dia memerlukan bajet yang agak besar. Bagi makmal inovasi pendidikan ni kita memerlukan 250,000. Ini akan dilaksanakan. Bagi sistem pengurusan pentaksiran sebenarnya kita memerlukan 260,000 ringgit. Cumanya di atas kekangan kewangan pihak universiti baru beri separuh. Dan untuk menjayakan sistem pengurusan pentaksiran sepenuhnya kita memerlukan 260,000. Dan yang terakhir, konstrak yang terakhir adalah pendidikan berasaskan nilai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidak bercadang untuk bercakap panjang tentang pendidikan berasas nilai kerana apabila melihat inisiatifnya ialah untuk memantapkan pelaksanaan FLEX, itu Flexible Education, yang mana tajuk ini akan dibincangkan secara lebih terperinci pada hari Selasa nanti. Cuma apa yang boleh saya kongsikan di sini ialah Flexible Education ini adalah merupakan suatu gagasan hasil retreat bersama Lembaga Pengurusan Universiti LPU pada tahun 2017 yang ketika itu diberi nama Education with Soul. Kemudian pada tahun 2019 kita telah memberi nafas baru kepada Education with Soul dengan nama Flexible Education with Soul, yang mana dia berasaskan kepada 4 elemen, dan 4 elemen ini untuk dilaksanakan kita mewujudkan 4 nilai teras, iaitu gaya hidup sejahtera, hubungan insaniah, taklim wa tarbiyah dan pembangunan murabbi, yang barangkali insya-Allah akan didetailkan dalam syarahan Flex nanti. Ya. Sebab saya rasa saya pun rasa kering tekak bercakap. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan tentang hala tuju akademik UNIZA dan inisiatif-inisiatif yang bakal kita ambil untuk melaksanakan transformasi akademik UNIZA. Jadi yang baik tu datang daripada Allah SWT, yang silap, yang salah dan kekurangan semasa saya menyampaikan hala tuju dan transformasi akademik UNIZA yang agak terkejar-kejar juga, maka saya memohon maaf.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.